Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi situasi berkaitan dengan Felda, di mana anggapan mengatakan harta Felda ni putus. Macam mana? Saya gambarkan begini. Satu kes. Peneroka ni dah meninggal. Dia ada anak-anak lelaki perempuan. Maka dalam urusan permohonan pusaka bicara kuasa, salah seorang anak ni jadi pentadbir. Itu standard dalam Felda. Sebab semua menuntut. Jadi seorang jadi pentadbir. Anak lelaki. Anak lelaki ni kahwin. Dia ada isteri tapi perkahwinan dia ni dia tidak dikurniakan anak. Kemudian takdir Allah Ta'ala selepas berapa lama dia jadi pentadbir, so dia agihkan hasil itu baik kepada adik-beradik dia dan sebagainya, takdirnya dia pula meninggal. Tuan-tuan, sebenarnya dari segi hukum, bila dia meninggal, hak dia tu ada. Hak dia tu, dia sebagai pentadbir, dia uruskan hasil tapi dia sendiri pun ada hak faraid. Katakanlah hasil tu sebulan 3,000. Hak dia sebagai anak lelaki dua bahagian tadi contohnya 400. Katakanlah contohnya 400. Bila dia meninggal sebenarnya 400 tu akan pergi ke waris dia. So dalam situasi ni siapa waris dia? Isteri dia tu waris. Oleh kerana dia tidak ada anak, so isteri tu berhak 1/4 dan baki lagi 3/4. 400 tadi isteri dia dapat 100, baki lagi 300 memang akan kembali kepada adik-beradik dia. Tapi dalam situasi yang berlaku ni, adik-beradik yang lain menafikan hak ipar tadi. Allahu Akbar. Dia menafikan hak isteri kepada si mati tadi dengan dia mengatakan dah putus. Sebab suami kau dah meninggal, dah putus. Dia buat bijak. Dia nak katakan bahawasanya dia boleh kontrol ni sebab dia tu peringkat anak kepada peneroka asal. Jadi ipar ni, isteri kepada pentadbir yang meninggal ni tak diberikan hak. Bukan tak diberi, betul lah tak diberi. Kemudian hatta tak dilibatkan dalam bicara kuasa. Dalam permohonan pusaka tu tak dimasuk. Sebab apa? Sebab bila mati pentadbir, permohonan ulang bicara kena buat semula untuk lantik pentadbir baru. Jadi adik-beradik yang lain ni buat permohonan baru, tak libatkan isteri tadi. So isteri tu merujuk kepada saya. Saya kata macam ni. Kita confirmkan dulu adakah betul bahawasanya nama dia tak dimasukkan dalam permohonan. Saya call satu pejabat pusaka yang terlibat dan kita tanya. Saya beritahulah nama si mati, fail, nombor fail dan sebagainya. Kita dapat maklumat, kita tanya dan memang sah, tak dimasukkan. Maka saya beritahu pada isteri tu, okey macam ni, tindakan awak ialah awak pergi ke pejabat pusaka tu, awak bawa surat mati suami, awak bawa surat nikah dan awak bawa juga salinan IC awak. Awak beritahulah bahawa saya ni adalah isteri kepada suami saya yang merupakan pentadbir Tanah Felda dan dalam permohonan pusaka oleh adik-beradik dia, nama saya tak dimasukkan sedangkan saya waris. Okay. Dia pun pergi hantar dan Alhamdulillah masa bicara kuasa dia dipanggil. Sehingga kan adik-beradik lain pun terkejut. Macam mana pula adik ipar kita boleh datang? Sedangkan kita tak masukkan dia. Jadi kadang-kadang orang ni tuan-tuan dia buat bijak, dia ingat dia bijak sampai bila-bila. Tidak sebenarnya. Kan? Sebab jaga-jaga jangan buat macam ni sebab dia tidak ada istilah putus. Mati dia akan turun. Sebab hak faraid Felda ni bila turun kepada anak itu hak anak. Dia tak boleh nak kait. Itu pusaka ayah. Pusaka ayah tu dah habis dah cerita. Bila dah bicara kuasa, turun pada anak. Setiap anak ada bahagian masing-masing. Lantik pentadbir. So, setiap hak tu, bila meninggal masing-masing, dia akan turun. Kalau main buah putus ni, sahabat-sahabat sekalian, untungnya mati kemudian. Pakat doa supaya adik-beradik mati dulu. Putus-putus, aku hak mati kemudian sekali, dapat paling banyak. Untung macam tu. Dia bukan begitu. Dia akan turun, berlapis-lapis sampai ke generasi yang keberapa di bawah. Jadi Alhamdulillah dalam bicara kuasa, saya pun ajar kepada isteri ni, saya kata, awak jangan tuntut hak bulan-bulan lah, payah. Jangan tuntut hak bulan-bulan. Dan kita kena tengok realiti, cabaran, situasi akan datang. Sebenarnya menuntut bulan-bulan ni susah. Sebab dia ni orang luar, dia bukan dari kalangan adik-beradik. Saya kata, awak tuntut bayaran. Awak beritahu depan pegawai pusaka tu, saya ajar, saya buat anggaran nilai, saya ingat dalam berapa belas ribu, dia pun tuntut, beritahu depan pegawai, saya nak tuntut bayaran. Jadi kes tu Alhamdulillah selesai dengan baik dan dia dapat bayaran dapat bayaran selesai. Dan dia tak terikat dengan Felda tapi sekurang-kurangnya hak faraid dia 1/4 daripada bahagian suami dia tu dia boleh dapat. Jadi tuan-tuan, benda ni kita ada undang-undang, kita ada peraturan kan, dan kita boleh rujuk kepada orang-orang yang mahir, orang yang pakar. InsyaAllah dalam Pertubuhan Doa Faraid Malaysia, saya yang merangkap Presiden Pertubuhan dengan ahli-ahli kita, insyaAllah boleh berusaha kalau ada persoalan-persoalan yang berbangkit berkaitan dengan Felda, pengusaha harta pusaka, boleh merujuk kepada kami insyaAllah dan kita cuba bantu setakat yang kita mampu. Wallahualam, faham faraid, harta berkat, waris selamat,
Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.